Apabila saya pandang bahagian kanan, saya nampak di tingkat 5 rambut hingga cecah ke tingkat 1. Kisah-kisah seram dan misteri di bilik gelap. Cerita ni telah berlalu selama 6 tahun yang lepas, di mana Abang tak dengar suara? okey, asalnya dengar Okey, dah dengar dah. Asalnya saya nak bercerita pada pagi ini bermulanya apabila kami sentiasa duduk di pondok ini. Dan sekitar di antara pukul 2, pukul 3, pukul 4 ada kalanya sehingga azan subuh baru kami akan bersurai di pondok ini. Di mana pondok ini adalah salah satu pondok untuk keselamatan kami, menjaga penduduk-penduduk di sini kalau ada kes kecurian dan sebagainya. Okey, nak jadikan penceritaan dia, kami ini memang akan berkumpul di bahagian ni bercerita hala tuju dan juga perkembangan aktiviti penduduk di sini di mana salah seorang daripada kami waktu tu sekitar di antara pukul 1, pukul 2 pagi lah dan rakan kami telah pergi ke tandas di mana pintu yang kita nampak di bahagian ujung tu adalah tandas awam. Dan apabila kami berbual di sini seramai lebih kurang dalam 3 ke 4 orang 3 ke 4 orang, dan saya betul-betul duduk di sini berhadapan dengan tandas. Apabila dia keluar, saya akan nampak kelibat dia keluar daripada tandas tersebut dah. Nak jadikan cerita, kawan saya ni asalnya dia ni adalah seorang yang berani berani dengan apa jua keadaan situasi, dan dia bercakap boleh tahanlah membuatkan orang lain kalau dengar macam perkataan yang diorang selalu sebut, poyo lah Mamat ni kan. Tapi nak jadikan cerita pada pagi tu, selepas dia pergi ke tandas tu, kawan saya melihat perubahan dia tu telah berubah watak daripada macam seorang yang gagah berani berjalan menghala ke tandas, tiba-tiba dia seperti macam ada sesuatu perkara yang berlaku. Dan dia keluar daripada jarak ni, dia akan keluar, sepatutnya dia akan melalui di jalan ni untuk datang ke pondok tersebut. Tetapi dia berlalu di sini. Dia berjalan, dia pusing ke arah sini. Sampai saja di kawasan ini, tiba-tiba rakan saya tu jatuh. Dan bila kita nampak dia jatuh, kami yang ada dekat sini terus berlari dan mempahpah beliau. Dan apabila kawan saya salah seorang yang arif tentang perubatan ni telah cuba untuk memulihkan dia dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran serta mukanya dibasuh dengan air. Dan lebih kurang beberapa saat kemudian dia macam terjaga daripada tidur, tetapi mukanya seperti macam tak keruan. Dia memandang ke kanan, memandang ke kiri tau. Jadi atas pada nasihat kawan-kawan saya, 2 orang telah memapah beliau naik ke rumah untuk dihantar pulang. Okey abang, sebelum tu abang, agak-agak berapa orang abang lepak kat situ masa kejadian tu? Dalam 4 orang. Tak silap saya dalam 4 orang. 4 orang. Dalam 4 orang lah, termasuk dengan dia 5 orang lah. Bila 2 orang tu dah hantar tu, saya dengan rakan saya duduk di sini tau. Kita orang ni macam tak puas hati. Terutama saya lah, memang tak puas hati. Kenapa dia keluar daripada tandas, tiba-tiba wajah dia berubah. Sedangkan dia bukannya orang yang lemah semangat. Dia memang orang yang berani. Apabila saya tak puas hati dengan kawan saya kata dengan kawan saya, jom kita pergi tandas. Saya kata, jom kita pergi tandas. Aku nak tengok apa ada kat tandas. Ini adalah tandas awam di penduduk kami Tandas awam. Jadi bila saya masuk dekat sini, saya dah terasa macam satu aura. Orang panggil aura ni adalah lebih kepada aura seram.
apabila kita nak masuk tu, bulu roma kita ni naik. Kata orang, apabila bulu roma kita ni naik, ada sesuatu benda yang berdekatan dengan kita. Yang kita Berada dekat situ, betul? Ya. Dan kawan saya ni cuit-cuit saya tetap masuk ke tandas dan saya pun terus membuka lampu. Saya tengok keadaan atas, bawah, apa semua. Sehingga saya tak puas hati, saya masuk dekat bahagian tepi ni. Kan? Tak ada. Tak ada. Bila tak ada tu, saya pun keluarlah dengan kawan saya. Saya kata, mesti ada sesuatu benda yang berlaku. Jadi, cerita dia sekarang, 2 orang yang tadi tu, bila dia hantar, dia dah tak turun tau. Mungkin waktu tu dia ambil kesempatan untuk balik lah. Jadi saya dengan rakan saya masih duduk di sini lagi, tengah berbual-bual benda yang perkara yang berlaku dan benda-benda salingan lah. Jadi nak jadikan cerita, di sekitar pukul 3 pagi ke 3.30 tu, kawan saya dia nak balik lah, dan saya pun nak balik lah waktu tu. Dia duduk di sini, blok ni, manakala saya duduk di blok ni. Okey. Bila dia dah balik, saya dalam keadaan berjalan di sini. Sebenarnya kami tengah memikirkan apa yang terjadi sebenarnya terhadap rakan kami. Tapi dalam saya berjalan ni, saya pun sebenarnya tengah memikirkan apa masalah sebenar. Tapi yalah, kita ni bila kita nak berjalan balik ni, biasanya kita ni tak adalah fikir benda lain. Yang kita fikir nak balik, sebab waktu tu dah pagi kan. Betul. Sekarang ni lah, di antara pukul 3, 3.30 tu. Okey, apabila saya jalan ke bahagian ni, ni bahagian yang paling utama, yang penting lah dalam cerita saya hari ni. Okey. Saya melalui jalan ni, arah mata saya tiba-tiba terpandang bahagian kanan. Apabila saya pandang bahagian kanan, saya nampak di tingkat 5, rambut hingga cecah ke tingkat 1. Dalam keadaan itu, jangan kata saya berani, dengan keadaan terketar-ketar, saya menahan tangan saya di dinding bangunan. Menahan dinding di bangunan sambil saya berjalan, dalam keadaan saya hindarkan apa yang saya nampak tadi itu. Saya tidak berlalu terus naik ke tangga. Saya tidak. Saya berjalan ke hadapan. Dalam keadaan yang orang kata yang takut. Faham. Yang takut, bila saya berjalan di arah ini, tiba-tiba saya mendapat satu idea. Saya menelefon rakan saya yang hantar kawan saya tadi itu. Okey. Saya kata, weh, turun kejap, aku ada masalah ni. Boleh tak? Sekitar dalam 5 ke 10 minit dia turun. Bila dia turun, dia kata, apa hal? Saya cakap dengan kawan saya, weh, aku nampak hantu, siul. Aku nampak real, aku tak. Lepas tu bila kawan saya dengar ni, dia pun macam excited lah. Dia nak sangat tengok. Dia kata, jom. Kat mana kau Dia nampak? teruja lah. Dia cakap cepat-cepat nak turun. Lepas tu bila sampai di kawasan ni, saya kata, benda tu kalau dia nak muncul, dia akan muncul. Tapi bila kita dah berdua ni, dia takkan muncul. Dia takkan muncul. Tapi sebenarnya, hakikatnya kenapa saya telefon dia, sebab saya nak naik sama-sama dengan dia. Sebab benda tu yang membuatkan saya jadi takut untuk naik ke atas. Tingkat saya adalah tingkat 4. Jadi cerita dia, bayangkan rambut yang daripada tingkat 5 sampai cecah ke tingkat 1. Rambut siapa? Kalau Okey, jap abang. Abang pergi cerita seram. Abang naikkan balik kamera tu di bahagian atas, naikkan balik kamera. Maksudnya di tangga tu lah. di tangga betul-betul tingkat 5 tu, rambutnya mencecah sampai ke tingkat 1. Sampai ke tingkat 1. Inilah yang saya nampak, yang sebenarnya sebelum ni ada orang yang nampak, tetapi di blok ujung sana. Dan pada hari itu saya dengan jelas nampak, kalau bukan rambut, apakah benda itu, kan? Jadi benda tu sebenarnya membuat kita ni, kadang-kadang kita tak jangka
benda yang berlaku. Selalunya kita tengok cerita-cerita dalam Rapunzel kan. Betul-betul yang melibatkan panjang tu. Macam untuk kisah-kisah dongeng. Tapi hakikatnya kadang-kadang bila kita bercerita pasal jin dan syaitan ni, mereka boleh saja menyerupai apa saja benda dan juga objek. Dan di sekitar sana lah kawan saya yang nampak perempuan daripada tingkat 5 sampai ke tingkat 1 rambutnya. Dan apabila saya dengan rakan saya naik keesokan harinya Okey. kami berjumpa dengan rakan kami yang pada malam tersebut. Dan saya bercakap dengan dia, apa yang terjadi sebenarnya. Dan apabila dia bercerita, dia mengatakan sewaktu dia pergi ke tandas, dia nak membuang air kecil. Jadi salah satu tandas dia masuk, dia buang air kecil dalam keadaan dia duduk. Sambil dia duduk tu, dia ada merasai sesuatu benda yang melihat dia di bahagian atas. So, dia pun terpaling melihat di bahagian atas. Tiba-tiba dia nampak Pontianak. Pontianak yang dia tak dapat gambarkan wajahnya seburuk-buruk manusia. Dan dia melihat dengan tepat ke arah kawan saya, sehingga kawan saya rasa seperti dia masuk ke dalam tubuh kawan saya. Itu yang membuatkan dia keluar daripada tandas, yang kami melihat dia seolah-olah bukan itu rakan kami. Itulah perkara yang sebenar, cerita yang sebenar, apa yang kawan saya alami. Benarnya mangsa kejadian tu sebenarnya dia adalah orang yang angkuh, yang sombong, yang dia beranggapan diri dia adalah kuat dan juga sebagainya. Tetapi pada kejadian tersebut telah berubah perilaku sikap dia, sehingga sekarang dia menghormati semua manusia dan dia tidak pernah lupa akan Assalamualaikum apabila dia bertemu dengan orang-orang, walaupun dia tidak kenal dengan orang tersebut. Alhamdulillah, Alhamdulillah dan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah dia moral dia kita ni. Sehebat mana pun kita, kalau boleh janganlah menonjolkan diri tu kita ni hebat. Sebab suatu hari kita pasti akan mati. Sebelum mati, kesakitan tu kita akan alami. Waktu itulah kita tidak kuat lagi. Jadi janganlah sombong dengan semua orang. Hormati orang. Walaupun kita miskin, sebagaimanapun kita miskin, kita janganlah iri hati dengan orang-orang kaya. Sebaliknya, begitulah kehidupan manusia. Sementara hidup, kita teruskan dengan amalan-amalan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja. Amin. Alhamdulillah. Abang geng cerita seram. Maksudnya sahabat abang tu bila bercerita, mungkin ada beberapa rakan tu macam kurang senangilah macam tu Oh, dia kalau bercerita dia saja yang hebat. Oh, faham. Dia saja yang hebat. Kalau jatuh orang luka, dia kata aku tak luka. Sampai macam tu. Tapi dalam segi benda-benda macam pergaduhan, kita nampak dia ke hadapan. Dia ke hadapan, kan? Jadi kita nampaklah dia ni memang orang, karakter dia memang berani. Tapi itulah, dalam berani dia pun, bila dah kena benda tu, dia memang benda tak dijangka kan. Jadi benda tu mengajar dia, menginsafkan dia. Alhamdulillah, dia menjadi manusia yang baik. Saya suka tengok dia keadaan dia sekarang. Alhamdulillah. Thank you geng cerita seram. Banyak pengajaran abang. InsyaAllah saya akhirnya terbalas jugalah abang nak cerita pasal rambut yang panjang daripada tingkat atas sampai ke bawah. Dan hari ni, saya tak sangka hari ni abang kongsikan. InsyaAllah kalau ada kelabatannya, kita akan jumpa lagi geng cerita seram. InsyaAllah. Selamat bersahur semua. Abang Selamat semua yang ada dalam live ni. Selamat bersahur juga. Temui kami setiap Jumaat dan Sabtu 11.30 malam hanya di Bilik Gelap Official.